Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Biar Jadi Channel. Salam serumpun Malaysia Indonesia dan salam penuh kehijauan. Oke, di video kali ini aku nak berbagi 5 tips untuk pemula pemula yang berminat untuk menanam tanaman cili secara kecilan ataupun secara besar-besaran. 5 tips yang paling penting yang Anda perlu tahu sebelum Anda memulakan mana-mana projek Anda untuk menanam cili. Yang pertama sekali, awal mula pertama mula adalah tips yang pertama, yaitu aktiviti semaian. Kalau korang tak semai, macam mana nak tanam cili? Okey, dalam aktiviti semaian ni, ia memerlukan 3 benda. 3 benda utama. Kalau tidak, semua tak jadi. Okey, A. Benda A ni, inilah yang paling penting sekali, yaitu benih cili. Benih cili. Benih cili tak kiralah korang nak tanam cili jenis apa, tapi yang selalu ada orang akan tanam jenis cili kulai. Cili kulai 461. Dan pemilihan biji benih amat penting dalam situasi ini, di mana kalau kita tersilap pilih biji benih, berkemungkinan ianya kurang menjadi. Untuk pemilihan biji cili ataupun biji benih cili yang berkualiti, saya sarankan Anda cari yang jenama Sakata. Itu adalah benih cili yang berkualiti, yang terbukti lah. Selalu ada orang yang mengusahakan penanaman cili secara komersial, dia orang akan cari jenama Sakata ni, terutama dia untuk cili kulai 461. Yang B pula, B dia adalah tray semaian. Kalau tak ada tray, korang nak semai kat mana? Jadi cari dekat toko online ataupun kedai pertanian tray semaian yang tak kiralah ikut cita rasa korang, nak yang kecil ataupun yang banyak, yang sikit, terpulang pada niat Anda nak menanam cili tu seluas mana. Kalau nak tanam 10 pokok aja pun ada juga tray dah. Ataupun kalau yang 100 lebih, nak lebih komersial lagi, tray yang ada lubang 100 lebih tu, korang boleh guna yang tu. Kita pergi kepada C pula. Tadi 3 kan. Okey, ni yang terakhir, C. Okey, adalah media semaian. Saya sarankan Anda untuk mencari media semaian ataupun peat moss. Korang boleh cari dekat Shopee online apa semua. Type je peat moss tu, dia keluar lah tu. Yang tu adalah satu media yang cukup terbaik untuk membuat semaian cili ataupun apa jua tanaman lain lah, biji benih apa. Selalu dia memang orang akan menggunakan peat moss. Dalam peat moss ni ada kandungan-kandungan tertentu dah. Terutama sekali dia akan letak baja lah, memang ada campuran baja dalam tu. Baik sahabat, itu adalah tips yang pertama. Kita pergi kepada tips yang kedua, iaitu aktiviti pindah tanam. Pindah dan tanam. Okey, dari tray semaian tadi, korang boleh tengok korang punya anak pokok cili. Jika ianya sudah mengeluarkan 6 ke hingga 8 helai daun itu dah cukup sesuai untuk kita pindah tanam ke dalam polybag yang lebih besar. Biasa ada orang guna 16 tak silap saya, 16 kali 16. Okey, berkenaan dengan media tanam untuk dalam polybag 16 kali 16 tu pula, Anda boleh menggunakan 3 juga. Terutama sekali kalau korang nak guna topsoil pun boleh, nak gunakan sabut kelapa pun boleh, kokopit full kokopit pun boleh. Lagi satu tanah hitam ataupun tinja
tinja haiwan. Campuran tinja haiwan tuh, itu pun boleh. Tapi selalu dia orang akan menggunakan kokopit. Fully kokopit lah, 100% kokopit. Kebaikan dia guna kokopit ni, ia boleh menyimpan air. Kalau guna topsoil pun boleh, tapi topsoil ni berat, ya sesuai untuk diletak kat bawah aja. Kalau gantung memang tak boleh lah. Di 3 media ni anda perlu guna ataupun perlu cari dulu untuk memudahkan anda membuat aktiviti pindah tanam tu tadi. Baik sahabat, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga pula. Tips ketiga adalah penjagaan. Ini paling banyak orang yang gagal nih. Kebiasaan dia orang suka jenis 3T. Menggunakan sistem 3T. Tanam, tinggal, tuai. Penjagaan ke laut. Okey, tips yang ketiga ni amat penting untuk pokok cili anda. Terutama sekali dah penggunaan membaja, lepas tu dengan kawalan rumput-rumput dekat dia punya polybag apa semua tu. Penjagaan lah, fully penjagaan. Pembuangan tunas air dia yang saya cakap, yang saya videokan sebelum ni, macam mana saya buang tunas air cili tu. Itu adalah salah satu penjagaan pokok cili. Okey, kita pergi ke baja dia. Penggunaan baja amat sesuai jika pokok cili masih kecil. Kita menggunakan baja NPK yang peratus dia banyak kepada untuk pokok, untuk pertumbuhan pokok, daun dan pokok. Itu kita kena gunakan supaya ianya cepat membesar. Untuk kekerapan pembajaan kepada pokok cili orang, saya sarankan 2 minggu sekali baja untuk pertumbuhan pokok dan daun. Kira batang semua, dahan semua sebelum dia nak berbunga lah. Setelah pokok cili korang tu dah macam mengeluarkan putik-putik bunga, korang kena stop untuk pemberian baja pokok dan baja daun, dan korang kena sambung dia dengan baja bunga dan baja buah. Tips yang keempat, tips ketiga tentang baja dah settle. Tips keempat adalah kawalan serangga. Pokok cili ni memang suka sangat diserang oleh musuh-musuh yang berselindung di sebalik daun-daun dia. Kawalan serangga, aku sarankan supaya menggunakan racun serangga organik lah. Kalau dah teruk sangat lu terpulang lah, senyap-senyap lah sembuh, guna Meletion lah. Kawalan serangga itu amat penting, sebab bila terkena serangan serangga ni, macam-macam akan terjadi dekat pokok. Apabila sepokok kena, habislah yang lain. Kalau tak dikawal dari awal, habis. Terutama sekali yang lalat putih tu, benar putih tu, itu memang rajin sungguh. Sebab tu korang kena sentiasa pantau korang punya pokok cili. Tak kisahlah dia bukan kira lah, benar putih tu dia tidak kira cili apa pun, lantak dia lah. Cili kampung pun dia hantam semacam. Patah lagi cili kulai, daun elok hijau, tengok bawah putih, itu akan memang menjahanamkan pokok. Jadi kawalan serangga amat penting, dan penggunaan racun serangga organik. Cara penyemburan dia, korang kena sembuh dia bukannya hari-hari. Kekerapan dia sekali seminggu. Sekali seminggu, tetapi di waktu lewat senja. Lewat petang lah, kira matahari itu dah turun. Masa tu baru korang sembuh. Cara semburannya, korang kena sembuh dari atas dulu, atas daun. Lepas tu tembak lagi bawah, sembuh bawah daun. Dua kaedah supaya boleh mengawal serangga tu daripada
menghinggapi atas dengan bawah. Itu paling penting. Itu kawalan serangga memang kena diutamakan. Oke, kalau maaf, bukan sekali seminggu, 2 kali seminggu. Kekerapan untuk menyembur racun serangga organik itu 2 kali seminggu. Terpulang ke orang lah nak buat jadual dia hari apa. Kalau aku selalu aku gunakan hari Isnin dengan hari Kamis. Isnin, Selasa, Rabu dia rest. Tapi Kamis kita sembuh lagi. Jikalau hujan, hari Isnin contoh dia petang tu, dengan penuh semangat ke orang spray atas bawah, malam hujan. Hujan lebat-lebat, selebat-lebatnya. Pagi esok ataupun petang esok kau orang kena spray dia sekali. Hari Selasa dia tu kau kena spray dia juga. Dia kok mana pun dia kena spray juga. Tak kira lah 3 kali ke 4 kali dalam seminggu tu, yang penting spray. Nak selamat memang macam tu lah cara dia. Selain racun serangga organik tadi, aku sarankan juga orang kena sembuh dia juga dengan racun kulat. Kira dalam masa yang sama tu lah, lepas spray racun serangga, spray pula racun kulat. Racun kulat ni selalu dia dekat batang-batang tu. Kena rajin spray dekat batang, lepas tu dekat keliling bagi dia meresap dalam akar tu. Sebab kulat dia rajin serang batang dengan akar. Serangga jarang, serangga memang daun dia dihantam. Okey, 2 tu korang kena ada racun serangga organik dengan racun kulat. Okey, tips yang terakhir, tips yang kelima, elakkan keguguran bunga. Elakkan bunga gugur. Sama kan tu. Okey, untuk mengelakkan bunga cili ni gugur, sebab bunga ni amat penting lah. Sebab dari bunga tu dia akan jadi buah dia. Jadi kita kena elakkan bunga dia tu gugur terlalu banyak lah. Kira adalah 1-2 tu memang akan gugur lah, tapi tidaklah kesemua dia sekali. Bila kita gegar semua gugur, tak jadi. Untuk elakkan bunga dia gugur ni, korang kena sembuh dia dengan booster ataupun kira macam baja folia kat lah, baja folia yang saya ada cerita itu, Max Green 42 Max Green 42 itu amat bagus untuk jual tanaman lah, buat semburan kekerapan dia sekali seminggu korang sembuh. Waktu pokok cili korang tu dah mula berbunga, sembuh dengan baja folia ataupun bio booster apa jenis booster lah. Itu adalah untuk memberi dia lebih nutrien untuk menguatkan bunga dia tu daripada gugur. Kalau bunga dia gugur, buah tak akan jadi. Terus terang saya kata, sebab ianya berasal dari bunga. Banyak bunga dia tu, confirm buah dia akan banyak. Tapi kena jaga, kena elakkan bunga tu gugur. Baik sahabat, berakhir sudah akunya perkongsian 5 tips bagaimana kita nak menanam cili. 5 tips utama ni, walaupun ya hanya 5, tapi ya amat banyak kepentingan dia dan menyeluruh banyak lagi pecahan-pecahan dia. Itu adalah tips yang paling mudah untuk kita pelajari buat pemula yang berminat nak menanam cili secara kecil-kecilan, ataupun kalau nak lebih besar-besaran pun lebih kurang sama. Bukannya lebih kurang, memang 5 tips tu memang diutamakan lah. Kalau korang nak buat mitigasi sampai berpuluh-puluh ribu pokok, tips dia memang sama. Tips dia memang sama, cuma modal dia lain sikit. Mitigasi ni modal kena tebal. Okey, apapun itu hanya sekadar perkongsian. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Mana yang berminat lah, yang tak minat tu terpulang lah. Itu hanya saya memberi saya punya perkongsian sahaja. Okey, apapun jangan lupa like, komen dan subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta pengalaman yang menarik.
aku di sini. Menarik di tempat aku, di wilayah Sarawak. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, share jika bermanfaat, tekan tombol super thank juga untuk video ini jika bermanfaat dan memberi inspirasi kepada korang semua, dan teruskan berkarya. Apapun, teruskan menyokong BJJ Channel. Salam sayang dari saya, biar jadi sampai jadi.